شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi menghidupkan kita dan telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama di dalam wakul bid'atun dhalah, menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang kesempatan untuk berada pada hari ini di alam maya, dan kita mengharapkan walaupun di alam maya kita bersungguh-sungguh ikhlaskan diri kita sebagai penuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan bagi kita semua jalan ke syurga. Dan mudah-mudahan hadis yang Rasulullah katakan, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga, maka ianya mudah-mudahan menjadi milik kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan kehidupan kita yang penuh dengan ujian, penuh dengan musibah dan penuh dengan apa-apa sahaja yang kita anggap ianya sebagai ujian kepada kita, maka hadapilah dengan penuh kebaikan dan kesabaran dengan husnuzan kepada Allah. Kita sedang membeli syurga Allah. Kita sedang mengharap kepada pencipta kita supaya dia terima kita sebagai hamba yang terpilih, supaya syurga yang dijanjikan jadi milik kita dan syurga yang terbaik untuk kita juga. Jadi tuan-tuan dan puan, kita masih lagi membicarakan bagaimana memiliki syurga dan khazanahnya, dan kita akan masuk dalam bab yang ke-9, golongan yang dapat menghidu bau syurga sebelum masuk ke dalamnya. Sebelum itu kita ambil balik hadis yang terakhir, perkara yang lepas, pelajaran yang lepas, di antara yang berkaitan dengan nama-nama pintu syurga, yang kita telah terangkan nama-nama pintu syurga berkaitan dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Oleh kerana itu amalan-amalan yang kita lakukan tidak boleh dipandang remeh. Ya, tuan-tuan dan puan, memang tidak boleh dipandang remeh. Kerana apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amalan soleh walaupun sebesar zarrah, ya, sebesar zarrah maksud dia besar zarrah yang tidak dapat dinilai, tak boleh dilihat oleh mata, mengisyaratkan walaupun sebesar zarrah yang begitu, Allah akan tunjukkan kepada kita, Allah akan perlihatkan kepada kita. Dan begitu juga amalan yang tidak baik walaupun sebesar zarrah, Allah akan tunjukkan kepada kita, Allah akan perlihatkan untuk kita nanti. Jadi na'udzubillah min zalik, kalau perkara itu tidak baik dan kita memohon keampunan kepada Allah dengan kesilapan-kesilapan yang berlaku. Tuan-tuan dan puan, berlumbalah kita. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Ya, berlumba-lumba kita dalam mencari pengampunan Allah. Wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Dan syurga itu yang dibentangkan luasnya seperti langit dan bumi, luas sangat-sangat. Ya, maka kita diarahkan berlumba-lumba. Dengan arti kata lain, Ustaz Fadil belum tentu mendapat tempat yang pertama, tetapi harapan saya tinggi. Tuan-tuan dan puan mungkin mendahului di kalangan orang-orang yang tertentu di kalangan ustaz-ustaz yang lain, mungkin, wallahu a'lam. Dengan arti kata lain, Allah telah mengisyaratkan, inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu ialah orang yang paling bertakwa. Dia bukan orang itu ustaz ke? Tidak dinafikan para ustaz ada maklumat, mengenal pencipta dengan sebaik-baiknya. Tetapi jika ia tidak beramal dengan amalan yang betul, maka para ustazlah yang dahulu masuk neraka. Oleh kerana itu kita berlumba-lumba. Tuan-tuan dan puan, saya doakan mudah-mudahan ya kita dapat masuk syurga. Dan saya mengharapkan saya lah dulu tidak dinafikan. Okey. Dan kita mengharapkan kita semua sama-sama yang seperti mana yang disebutkan dalam surah Az-Zumar, di kalangan manusia ini akan masuk syurga berombong-rombongan, kumpulan akademi sunnah misalnya. Masya Allah, kita akan masuk syurga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin.
Maka dalam siri amalan itu kita mengatakan mengikut hadis bahawa yang disebutkan beberapa pintu syurga, yakni pintu babu jihad fi sabilillah. 1. Lepas tu babu solah. 2. Babu rayyan. 3. Babu sadaqah atau babu zakat. 4. Ya. Dan kita telah membacakan di antara bab pintu-pintu yang disebutkan dalam hadis ialah berkaitan dengan satu pintu lagi yang disebutkan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah berdalilkan hadis dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala babin min abwabil jannah, yakni la haula wala quwwata illa billah. Tidakkah mahu aku tunjukkan satu pintu di antara pintu-pintu syurga, iaitu ucapan la haula wala quwwata illa billah. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi 3581, nombor 3581. Tuan-tuan dan puan-puan, kalimah la haula wala quwwata illa billah adalah satu kalimah yang boleh kita sebut bila-bila masa. Bahkan apabila kita mendengar hadis ini mengatakan di antara pintu syurga yang bernama la haula wala quwwata illa billah, cuba jadikan dia zikir harian kita. Paling kurang kita dapat sebut 10 kali pun cukup. Tak berat pun la haula wala quwwata illa billah. Tapi sayang kalimah ini ialah bukanlah sayang apa. Kita sebut ya waktu bila sekadar waktu azan, hayya 'alas salah la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. Ataupun tengah marah anak-anak kita, la haula wala quwwata illa billah. Kan? Kalimah-kalimah yang itu cantiklah dengan ucapan yang itu daripada kata-kata yang merapu itu. Cuma kita mengatakan jadikan ia sebagai zikir harian kita ataupun jadikan ia amalan yang kita nak baca. Ya, supaya mudah-mudahan mengisyaratkan kepada kita kalaulah ianya merupakan kalimah yang agung yang menjadi di antara pintu-pintu syurga, seolah-olah ianya perlu kita miliki dengan cara yang mudah, dengan ucapan dan beriman kedudukan segala kekuatan hanya milik Allah. Okey. Baik. Ini di antara pintu yang disebutkan. Jadi yang keenam, di antara pintu-pintu syurga ialah seperti mana yang disebutkan dalam hadis, pintu yang yang dinamakan birri walidain. Ya, pintu itu dinamakan birri walidain. Pintu berkaitan dengan orang yang menjaga, yakni mengambil berat tentang ibu dan bapanya. Ya, menjaga hubungan baik antara dia dan ibu bapanya. Ini berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsata abwaba awsatu abwabil jannah. Ya, bapa atau dikatakan ibu dan bapa adalah kedudukannya tengah pintu di antara pintu syurga. Ya. Dalam bab ini ulama memperbahaskan di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan kalimah pintu syurga birri walidain. Ya. Ini di antara perkara yang penting bagi mereka yang memiliki ibu dan ayah, supaya sentiasa mereka melakukan kebaikan kepada ibu dan ayah mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, jangan biarkan diri kita ini tidak mengambil berat pada mak dan bapa kita, ibu dan ayah kita, terutamanya satu peringatan bagi kaum lelaki. Kaum lelaki kedudukannya terlalu berat. Dia terpaksa memikul amanah yang berat, yakni apabila ibu dan ayahnya yang dah tua, maka dia bertanggungjawab. Dia bertanggungjawab, bukan bertanggungjawab perkara yang mudah. Ya. Dia mesti ambil tahu kedudukan mak ayah dia. Dia mesti tahu kedudukan bagaimana keadaan ibu dan ayah dia. Adalah haram baginya memisahkan dirinya ya daripada mak dan ayahnya, dan dia kebanyakan orang sekarang dia biarkan kepada siapa dia? Anak perempuan yang menjaga mak dan ayah dia. Dan kadang-kadang kita melihat mereka bertolak-tolak siapa nak jaga mak dan ayah dia. Tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang menakutkan,
Lelaki dan wanita ini tidak dikatakan mempunyai karamah. Tak ada. Dia tak ada keramat. Dia bukan wali ke apa kata. Ya. Ataupun dia bukan Nabi. Tetapi Allah telah memberikan peruntukan kelebihan kepada mereka. Disebabkan mereka ini melahirkan kita. Maka ada satu tanggungjawab khusus, terutamanya anak-anak lelaki, ya, yang terpaksa dipikul untuk menjaga kedua ibu bapa sehingga mereka mati. Allahu Akbar. Ini adalah satu kewajipan anak lelaki. Dengar baik-baik kepada anak lelaki. Adalah salah bagi dia jika dia, ialah kalau dia sibuk macam mana pun, dia kena carikan masa ataupun peruntukan yang betul-betul bagi kepada orang yang menjaga supaya layan dengan baik. Dan dia tidak boleh serah tu dia tinggal begitu saja. Tak boleh. Dia kena sentiasa, kerana seorang ibu dan ayah, terutamanya ibu ni, dia mengharap anak dia tu datang. Bukan bibi ke orang gaji tu datang. Tak. Dia mengharap anak tu datang. Duduk pun dah dia rasa selesa. Oleh kerana tu, bila anak lelaki dia melepaskan diri dia daripada bertanggungjawab pada mak dan ayah dia, dia termasuk dalam golongan kabair, berdosa besar. Dia takbir kepada, tak melakukan kebaikan kepada ibu dan ayah. Bila dia berkahwin, dia lebih utamakan isteri ataupun anak dia daripada mak dan ayah dia. Dia berdosa, dan dosa itu bukan dosa kecil, dosa besar. Oleh kerana itu wanita-wanita kena faham, bagi mereka mempunyai suami-suami yang bertanggungjawab kepada ibu dan ayahnya. Jangan kita, jadikan kita wanita yang solehah. Jangan kita mengatakan kepada suami kita, abang sikit-sikit mak, sikit-sikit ayah. Sikit-sikit mak, sikit-sikit ayah, abang buat pilihan ibu ataupun saya. Mak ataupun saya. Tuan-tuan dan perempuan, itu mengisyaratkan wanita itu tidak solehah. Mengisyaratkan wanita itu tidak solehah. Kita kena ada ketegasan dalam bab ini. Sebagai anak lelaki. Ya, sebagai anak lelaki wajib menjaga mak dan ayah dia sampai mati. Pasal apabila Rasulullah menaiki tangga mimbar, apabila dia mengatakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Sahabat lepas itu bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu aminkan? Lalu Rasulullah mengatakan, di antaranya dari yang 3 itu, Jibril mengatakan, rugilah atau jauh daripada kebaikan seseorang itu mempunyai ibu dan ayah atau salah seorang di hari tua, tetapi mereka tidak boleh masuk syurga. Kenapa? Pada mak dan ayah ada syurga. Oleh kerana itu anak lelaki dia kena buat keputusan tegas dalam bab ini. Terutamanya dia nasihatkan kepada isteri dan anak-anaknya supaya ikut apa yang dicakap berkaitan dengan ibu dan ayah. Ia adalah qaul muqtamad, ya, birrul walidain adalah kewajipan bagi anak lelaki. Wallahu a'lam. Ketegasan kena ada. Jangan sampai mereka memberikan pilihan antara mak ataupun isteri. Dan wajib bagi saya sebagai seorang anak lelaki mengatakan ibu dan ayah. Subhanallah. Ia disaksikan dengan kekuatan hujah apabila kisah lelaki yang terkurung di dalam gua. 3 lelaki yang terkurung dalam gua. Salah seorang lelaki itu mengatakan, aku penggembala kambing. Setiap hari aku akan balik bawa susu bagi kepada ibu dan ayahnya. Dan satu hari tiba-tiba aku balik lewat, aku bawa susu, aku dapati ibu dan ayahnya. Ayahku sedang tidur. Dan aku tidak mahu mengganggunya. Subhanallah. Anak yang begitu soleh. Tak mahu ganggu mak ayahnya. Tetapi aku pegang susu ini, ya, dan aku duduk di tepi katil ibu dan ayahnya. Duduk tepi. Kok tengah malam mak bangun, nak susu. Ya. Lalu dia serahkan. Begitu. Dia tunggu sampai mak dan ayahnya bangun, ya. Lepas tu barulah dia bagi susu. Sedangkan anak-anak dia memerlukan, nakkan susu. Dan isteri pun meminta susu. Tapi ya Allah, aku tidak bagi kepada keduanya itu, anak dan isterinya, melainkan aku
dan ayah. Ketegasan, memerlukan ketegasan dalam bab ini. Ya, tuan-tuan dan perempuan, anak-anak lelaki memerlukan ketegasan. Tapi sayang, ialah mungkin disebabkan pentarbiahan masalah ilmu yang dangkal yang tidak ada ini yang menyebabkan anak-anak kita ataupun orang lelaki ini dia hilang haluan. Isterinya lebih besar ya daripada ibu dan ayah. Bukan lebih besar saiz dia ya, tetapi lebih diutamakan daripada ibu dan ayah. Itu di antara masalah fitnah yang besar. Oleh kerana itu, kewajipan bagi anak lelaki ya membela ayah dan ibunya sampai mati. Tetapi ingat, ikhlas bukan ada tujuan. Ini bila tiba apa dia? Anak lelaki ini dia menjadi dirinya kononnya menonjol di waktu bila? Waktu dibagikan faraid. Oh, yang tu anak lelaki menonjol. Ya. Bukan salah sebenarnya pembahagian faraid, tetapi yang salah didikan kita kepada anak kita tidak clear, tidak jelas. Anak-anak lelaki tidak pernah dididik untuk bertanggungjawab pada keluarga. Anak lelaki tidak pernah diajar bahawa dia bertanggungjawab pada adik-beradik dia. Kalau sehat, alhamdulillah. Kalau cacat, dia bertanggungjawab. Dia bertanggungjawab adik perempuan, adik-beradik perempuannya. Kalau menjanda ataupun berhadapan dengan masalah tidak berkahwin apa semua, dia bertanggungjawab. Dia bertanggungjawab pada mak dan ayah dia sampai mati. Masalah kita tidak pernah mendidik anak-anak begitu. Kenapa faraid diberikan lebih daripada anak perempuan? Kerana kesnya dia terpaksa menjaga, dia mengambil tanggungjawab keluarga semuanya untuk dibantu. Dia bantu mak dan mak ataupun ayah dia. Kerana faraid itu dapati apabila salah seorang mak dan ayah dia meninggal. Jadi dia bantu mak ataupun ayah, kalau kedua-duanya meninggal, dia ambil juga dalam keadaan lebih untuk menjaga adik-beradik dia yang lain. Kalau ada mak, dia jaga mak dia. Kalau ada ayah, dia jaga ayah. Itu pasal sebenarnya setengah ataupun 1/2 yang dibagikan kepada anak lelaki itu kadang-kadang belum tentu dia memiliki 1/2. Bahkan mungkin kurang dia memiliki, kadang-kadang sampai tahap mungkin dia memiliki lebih kurang daripada adik perempuan. Jadi disebabkan amanah dan tanggungjawab. Tetapi siapa yang nak mengambil dalam bab itu? Ya, amanah dan tanggungjawab ini. Tetapi bila kita bicara bab harta pusaka, anak lelaki menonjol dengan anak saya 1/2. Tapi bila bagi amanah, dialah anak yang paling cepat lari. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan. Ya, kenapa? Birru walidain itu di antara pintu syurga. Dan mudah-mudahan para pendengar anak lelaki itu utamanya ya, jadikan diri kita sebagai anak lelaki yang bertanggungjawab pada mak dan bapa kita. Ya, kalau dah terlepas tu sudah, tapi bangun sebagai orang yang bertanggungjawab. Kerana itu adalah kewajipan bagi kita. Dan tidak dinafikan anak-anak perempuan pun begitu juga, tetapi tidak seberat anak lelaki. Ya, tidak seberat anak lelaki, tapi kadang-kadang kita melihat anak perempuan diberikan amanah tu terus sampai ekonomi pun anak perempuan tu. Anak lelaki, saya katakan haram bagi anak lelaki membiarkan adik-beradiknya dalam keadaan tak tahu apa-apa, apatah lagi mak bapak dia, apatah lagi dia kononnya nak merajuk dia tinggalkan mak bapak dia. Haram, berdosa besar. Dia kena kembali kepada mak dan ayah dia. Baik, itu di antara pintu-pintu syurga yang kita ketahui. Dan kemudian di antara pintu syurga yang disebutkan ulama dalam memperbahaskan dalam bab-bab ini, dia mengambil dan mengulaskan seperti babul kadhiminal ghaid, menahan kemarahan, ada pintu syurga dia, dan ada beberapa termasuk itu khilaf, yang lain itu ada khilaf sikit. Termasuk babul haj, mereka katakan ada pintu haji, berdalilkan semua pintu-pintu seperti solat ada, puasa ada, zakat ada, dan mereka kata haji pun ada. Wallahu alam. Dan saya bacakan hadis yang terakhir dalam bab pintu syurga ini dari Abi Umamah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil jihad fi sabilillah, fa innahu babun min abwabil jannah yadhhabullahu bihil hamm wal ghamm." Artinya hendaklah kamu berjihad di jalan Allah
sesungguhnya satu pintu di antara pintu syurga, Allah akan menghilangkan perasaan gelisah dan ketakutan. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Hakim, hadis yang bertaraf sahih. Jadi itu di antara berkaitan dengan pintu-pintu syurga, dan mudah-mudahan Allah berikan kita ke semua pintu syurga yang kita harapkan. Ingat, apa dia amalan dia? Ya, amalan dia kita telah sebut pada pelajaran-pelajaran yang lepas. Adakah buku nota? Ya, notkan. Baik. Bab yang ke-9. Bab yang ke-9, golongan yang dapat menghidu bau syurga sebelum masuk ke dalamnya. Ini di antara perkara yang menarik kerana apa? Syurga akan dapat dihidu baunya dalam jarak yang begitu jauh. Ya, tuan-tuan dan puan, jangan kita memandang remeh tentang amalan-amalan soleh. Ya, bila seorang itu dapat mencium bau syurga, itu di antara sifat ahli syurga. Bila dia dapat cium bau syurga tu, ya, syurga dapat dicium terutamanya pada permulaan dia, waktu dia nak mati, misalnya pada jihad fi sabilillah. Ya. Yang kedua, di antaranya pada waktu apa? Pada waktu kita berada di alam barzakh. Namun begitu, mari kita lihat hadis yang pertama dalam bab ini. Ya. Bab yang ke-9, golongan yang dapat menghidu bau syurga sebelum masuk ke dalamnya. Siapakah dia? Orang yang menjaga atau mengawasi di perbatasan jihad fi sabilillah. Ya, orang yang berjaga atau mengawasi di perbatasan jihad fi sabilillah. Ini berkaitan dengan konsep jihad fi sabilillah. Ya. Dan konsep jihad fi sabilillah mestilah ulama yang mengeluarkan fatwa. Bukan semua kata oh jihad, oh dia pun masuk jihad. Tengok-tengok dia terlibat dengan golongan Khawarij ataupun seperti ISIS, Daesh, itu semua golongan-golongan yang seperti Khawarij. Okay? Dia tidak dikategorikan jihad fi sabilillah. Bahkan mereka itu adalah golongan-golongan yang membawa kepada mati kata. Okay? Jadi dalam hadis ini yang bakal kita baca ini menceritakan tentang kelebihan orang yang berada di medan jihad fi sabilillah. Dan adakah macam tentera-tentera kita? Ya, tentera-tentera kita berpeluang untuk memiliki perkara-perkara yang begini dengan syarat ya, mereka menjaga solat mereka, menjaga segala-gala amalan-amalan mereka. Ya, menjagakan amalan-amalan mereka, yakni solat terutamanya, jangan buat perkara yang haram, maka insya-Allah mereka akan memiliki perkara yang baik ini. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan maksudnya menjaga perbatasan peperangan sebulan lebih baik dari puasa sepanjang masa. Ini di antara kelebihan jihad fi sabilillah, ataupun menjaga perbatasan di medan jihad fi sabilillah, perbatasan negara ke apa ke yang begitu. Kenapa? Kelebihannya cukup dahsyat. Kerana dia menjaga perbatasan itu untuk menyelamatkan berjuta manusia yang belakangnya. Mungkin ada manusia yang paling baik manusia ataupun paling soleh, maka dia yang menjaganya. Oleh kerana itu kedudukan dia mendapat ganjaran pahala berbeza. Pahalanya begitu tinggi. Okey, kita lihat. Menjaga perbatasan peperangan sebulan, yakni jihad fi sabilillah, lebih baik dari berpuasa sepanjang masa. Subhanallah. Sedangkan puasa sepanjang masa maksudnya langsung tak pernah free satu hari untuk dia berbuka ataupun berehat. Seolah-olah setahun penuh dia berpuasa. Nilaian yang dimiliki oleh orang yang berjaga di jihad fi sabilillah. Kemudian sesiapa yang mati dalam menjaga perbatasan jihad fi sabilillah, maka dia akan terselamat dari kejutan besar dan akan diberikan rezeki dan angin penuh keharuman syurga, dan akan berterusan pahala menjaga di perbatasan jihad sehingga Allah membangunkan dia di hari kiamat. Itu dia. Subhanallah. Ini kelebihan orang yang mati di perbatasan jihad fi sabilillah. Okay. Apa dia? Sesiapa yang mati di dalam menjaga perbatasan jihad fi sabilillah, maka dia akan terselamat dari kejutan besar. Kejutan besar ini bilakah berlaku? Ya,
Tuan-tuan dan puan-puan, seolah-olah ia adalah satu perkara yang special bagi mereka yang terselamat dari kejutan besar. Kejutan besar ini akan berlaku di mahsyar nanti. Kejutan besar ini akan berlaku di mahsyar nanti. Siapa yang tak kena di antara orang yang mempunyai kelebihan. Allah sebutkan di dalam surah Yasin. Ya, cuba buka Al-Quran. Dalam surah Yasin, buka surah yang ke-36. Okay. Surah yang ke-36. Jumpa? Okey. Ayat yang ke-53. Okey. Ya. Okey, kita baca, tetapi kita baca start daripada 51. Okey? InsyaAllah semua buka Quran. Ada ke Quran? Ke ada? Okey, tarik ya. Bismillah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Yasin, surah yang ke-36, juzuk ke-23. Muka surat 443 dan kita mulakan dengan ayat 51. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Okey. Ayat ini menceritakan sewaktu tiupan sangkakala yang kedua. Kenapa tiupan sangkakala yang pertama menghancurkan? Kemuncak penghancuran Allah ceritakan di dalam surah Al-Qari'ah. Yang mana kita ni, bumi sudah tak ada, graviti dah tak ada, kita terbang seperti mana kelekatu berterbangan. Dan planet masih lagi dalam berlaga antara satu sama lain dan akhirnya kita berada di tengah. Planet berlaga dengan planet, maka hancur kita. Na'udzubillah min zalik. Kita lindung kepada Allah, jangan kita diazabkan dengan azab permulaan sebelum azab yang dahsyat. Azab apa dia? Azab hari kiamat. Kenapa? Rasulullah telah mengisyaratkan kiamat akan didirikan kepada sejahat-jahat manusia. Jadi minta lindung kepada Allah. Kemudian apabila sangkakala yang pertama habis, kita dah tahu dalam bab ini, Allah tiupkan sangkakala yang kedua. Maka sangkakala kedua ini adalah membangunkan dari biji benih yang disebutkan, ya, kalau kita kata tulang sulbi kita tu. Ya, Allah bangunkan. Bagaimana jangan bicara beriman sahaja. Kerana ianya milik Allah. Pada hari itu kekuasaan milik Allah, ya, Allah buat apa yang dikehendakinya. Maka dibangunkan manusia. Oleh kerana itu manusia mengatakan dalam ayat ini, ya, lalu mereka tidak mana tadi? Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat kubur kami ini? Lalu dikatakan, inilah yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Benar lah Rasul-Rasulnya. Ya, maka dibangunkan. Dan ketinggian kita seperti mana yang disebutkan oleh hadis, ya, ketinggian Nabi Adam 60 hasta. Okay. Kemudian Allah ceritakan, in kanat illa sayhatan
واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Tidaklah ada teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka dikumpulkan kepada kami. Teriakan itu berlaku di akhirat, pekikan yang memengsankan. Dalam hadis mengatakan dia memengsankan semua manusia, semua makhluk kecuali orang yang Allah tidak pengsankan. Jadi siapa? Wallahu alam. Hatta Rasulullah pun termasuk dalam golongan yang pengsan. Berdalilkan hadis Rasulullah mengatakan, aku terjaga dan aku dapati Musa berdiri gagah di bawah arash, dan aku tidak pasti adakah dia termasuk dalam golongan ataupun manusia yang dikecualikan dari pengsan ataupun dia pengsan dia bangun dahulu. Ya, begitu kedudukan kisah dia. Wallahu a'lam. Jadi dalam hadis ini menceritakan, ya, dalam hadis ini menceritakan kepada kita bahawa mereka ini akan terselamat dari kejutan besar. Mereka ini akan terselamat dari kejutan besar. Itulah tempikan kejutan yang kuat itu. Kemudian, dan akan diberikan rezeki dan angin penuh keharuman bauan syurga. Jadi kita melihat dalam bab ini ialah apa dia akan diberikan rezeki. Apa dia rezeki? Masalah kita bila sebut rezeki tak makan je. Rezeki berbagai-bagai bentuk. Ya, hanya Allah yang mengetahui. Kemudian diberikan keharuman bauan syurga dan akan berterusan pahalanya. Pahala dia menjaga perbatasan jihad fi sabilillah akan berterusan walaupun dia mati. Ini termasuk amalan soleh, amal jariah yang dimilikinya. Maka sehingga Allah membangunkannya di hari kiamat. Subhanallah, besar ganjaran pahala orang yang mati di dalam menjaga jihad, perbatasan jihad fi sabilillah. Wallahu alam, adakah kita berpeluang? Wallahu alam. Hadis sahih yang diriwayatkan At-Tabrani dalam kitab Sahih Jami' As-Saghir. Bab yang ke-10, kita berada dalam bab yang ke-10. Golongan yang tidak dapat menghidu bau syurga. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang tidak dapat menghidu bau syurga. Ya, sayang. Ya. Kenapa? Kalau tak dapat hidu bau syurga mengisyaratkan rugilah kita. Kerana syurga itu dapat dicium baunya dalam jarak begini-begini. Dan yang pertama, okey, sesiapa yang mewarnakan ubannya dengan warna hitam. Okey, walaupun saya meletakkan di sini disebabkan zahir hadisnya begitu, cuma dia ada menjadi perselisihan sedikit pandangan ulama. Namun saya ketengahkan juga disebabkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu qauman yakhdibuna bisawadi fi akhir zaman ka hawasilil hamam la yarihu raihatal jannah. Akan terjadi kaum di akhir zaman ini mengubahkan rambut putih mereka kepada warna hitam seperti bulu dada burung merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau syurga sama sekali. Ya, subhanallah. Satu peringatan. Ya, dalam hadis ini satu peringatan daripada Rasulullah SAW bagi mereka yang memiliki ubat, ya, pada rambut ataupun pada janggut. Namun oleh kerana saya merujukkan perkara ini, ada perbahasan sedikit dalam bab ini. Setengah ulama mengharamkan dan setengah ulama memakruhkan. Dan setengah ulama mengata tidak, hadis ini terhenti kepada akhir zaman. Yang kahawasil hamam ini datangnya riwayat adalah lafaz daripada Ibnu Abbas. Ya, wallahu alam. Namun ada perbahasan sedikit. Cuma kita mengatakan Rasulullah menggalakkan dari sudut memakaikan uban pada diri kita dengan berwarna hinam, berwarna inai. Dan pada uban yang dibenarkan, lelaki dibenarkan inai itu pada uban kepala dia dan juga uban janggut dan misai dia. Okey. Adapun dia pakai kat jari macam orang perempuan, tak. Itu adalah pakaian orang perempuan, bukan orang lelaki.
Terutamanya waktu nak kahwin lah konon, ya, dia pakai berapa jari, 2 jari, 3 jari, kita pun tak pernah buat kan. Jadi kononnya nak meraihkan pengantin perempuan, tak boleh. Kerana itu pakaian perempuan, bukan pakaian lelaki. Okey. Jadi dia dibenarkan rambut dan juga dengan janggut. Okey. Berwarna inai. Ada pun perempuan, setelah saya merujukkan perdebatan perbahasan para ulama dalam bab ini, wallahu a'lam, dia membenarkan wanita, ya, memakai apa saja warna sebenarnya. Ini di antara saya melihat fatwa-fatwa ulama, dia membenarkan. Cuma jangan tasyabuh bi kuffar. Ya, jangan tasyabuh bi kuffar. Saya pun terkejut kerana saya melihat daripada perbahasan ini, saya sangka perempuan pun tidak boleh. Tetapi perempuan boleh memakai warna-warna apa dia nak pakai lah. Tetapi jangan menyerupai orang kafir. Kenapa pakai macam itu? Kata nak kononnya nak ikut style apa Madonna misalnya, penyanyi, ataupun nak ikut style Lady Diana, ataupun nak ikut style Angelina Jolie. Itu tak boleh. Ya. Kalau nak ikut style orang barat, orang kafir, tak boleh. Tetapi kalau nak ikut suka aku kan, kita katakan berhati-hatilah, jangan ikut hawa nafsu. Ya, tiba-tiba pakai tu, dia buat rambut macam langsui, suaminya cabut lari ikut tingkap. Kan jadi parah pula. Apa hal? Tiba-tiba dia pakai rambut warna hijau, terkejut suaminya. Mana incredible Hulk ni datang pula mak engkau hijau pula. Jadi lain lah pula kan. Oleh kerana itu kena berbincang. Apa-apa pun berbincang. Okay, dan saya pun terkejut juga dalam bab itu bila saya mendengar Syekh Ibn Baz mengatakan tidak menjadi masalah bagi kaum perempuan. Tapi kaum lelaki, ya, dia kena berhati-hati, pakaian warna hitam tidak digalakkan. Okey, tidak digalakkan. Wallahu a'lam. Yang kedua, wanita yang menuntut cerai kecuali dalam perkara yang dibenarkan syarak. Wanita yang menuntut cerai pada suaminya tanpa sebab yang munasabah. Ya, yakni tanpa sebab yang melanggari syarak. Dia ikut suka dia. Pasal apa? Suami tak nak belanja dia makan pizza misalan. Ceraikan aku. Oh, tak boleh. Ya. Ataupun suami tak boleh bawa berjalan Cameron Highland, ceraikan aku. Suami tak boleh bawa, dia kata suami dia tak mampu. Apa yang tak mampu, kita pun tak faham. Dah makan dibagikan, dah itu bagikan, dia kata suami dia tak mampu. Maka dia minta cerai. Ya. Berhati-hati wahai wanita, ya. Ini di antara perkara yang menakutkan. Kerana kadang-kadang salah faham terhadap dari sudut nafkah kan. Nafkah. Mereka menyangkakan, di kalangan wanita menyangkakan bila sebut nafkah, dia mesti ada ada berguni-guni beras, berguni-guni pinggan mangkuk, berguni-guni daging. Satu hari Rasulullah SAW balik ke rumah Aisyah. Lalu dia mengatakan, "Ya Aisyah, ada apa di rumah?" "Tak ada apa ya Rasulullah. Kita puasa." Okey, subhanallah. Wanita solehah ini, ya, memahami Rasulullah telah mengajar nafkah yang sebenar. Takkan Rasulullah tak bagi nafkah kot. Tetapi Rasulullah mengisyaratkan di antara nafkah itu adalah bagaimana kedudukan makanan kamu. Ada tak sehingga kan pembahasan itu berlaku, ya, ada tak makan dalam sehari itu sekali? Kalau ada, maka itu masih lagi dikategorikan nafkah. Ini kita suami kita bagi makan pagi, bagi makan waktu duha, ya, pukul 10 waktu rehat, bagi makan tengah hari, bagi makan petang, bagi makan malam, nak tidur pun bagi makan lagi. Sampai kita daripada kurus, ya, kurus seperti lidi, tu dia mak badak pula. Masih lagi kata suami tak bagi nafkah. Satu benda yang memeningkan apa yang sebenar nafkah yang dia kehendakinya. Berhati-hati wanita, ya. Kerana kadang-kadang dia tuduh suami dia
mahkamah suami dia kata suami dia tak mampu, sedangkan suaminya dah sediakan makanan apa yang ada kat rumah, cuma dia ni jenis tak nak masak ke nak makan kat luar, pun menjadi isu juga. Tuan-tuan dan perempuan, ya, rujuk balik bagaimana sirah para sahabat, apakah arti nafkah supaya tidak salah faham. Suami tak bagi duit poket bulanan, dia kata suami tak bagi nafkah. Makan minum disediakan, salah tu. Dia mengadu, dia tengok suaminya dalam keadaan semua tak baik. Ya. Lalu dia minta cerai. Tuan-tuan dan perempuan, na'udzubillah min zalik. Ya, Islam tidak pernah mengajar begitu. Islam mengajar sabar. Islam mengajar sabar. Ya. Belajarlah daripada kefahaman ini. Baik. Daripada dari Sauban radhiyallahu anhu berkata Rasulullah bersabda, dengan maksudnya mana-mana wanita yang meminta cerai dari suaminya dalam perkara yang tidak sepatutnya meminta cerai, maka diharam baginya mencium bau syurga. Dalam riwayat yang lain dilaknati. Ya, tuan-tuan dan perempuan, bukan main-main. Berhati-hati kaum wanita, bersabar dengan beradanya kita dengan suami. Kita pula beradanya puan-puan dengan suami. Kerana apa? Pada suami ada syurga. Yang seperti mana yang kita telah bacakan hadis-hadis yang lepas, bagaimana wanita nak masuk syurga dengan mudah apabila dia ada suami di antara perkara-perkara yang memudahkan dia masuk syurga di antara 8 pintu, boleh dimasuk. Tetapi disebabkan kita ni terikut, ya, dengan WhatsApp kita, dengan gadget-gadget yang ada ni, kita tengok dan kita belajar perkara-perkara tertentu, dan dengan batu-batu api yang berada di keliling kita, akhirnya ya kita lihat suami kita ni memang tak perfect, macamlah kita ni perfect sangat. Tak lengkap, hanya sedikit masalah terus kita minta cerai. Ittaqillah pada wanita-wanita. Kamu akan dimasukkan dalam neraka jika kamu salah dalam bab ini. Bersabarlah. Bersabarlah. Ya, banyak berdoa kepada Allah, bersabar. Bukan kalau suami itu kalau buat benda-benda maksiat haram, misalnya mabuk ke, dia tak solat ke, tak puasa ke, asyik merokok ke, mungkin boleh kita ketengahkan dalam bab ini ke mahkamah. Ya, apabila tak solat satu kabair, dan ulama membahaskan sehingga ada yang mengatakan boleh jatuh kafir. Ataupun tak berpuasa pada bulan Ramadan, itu semua bentuk-bentuk kabair. Ataupun mudawamah, bersentiasa dengan makan riba, ya, rasuah, itu kabair. Maka dia ketengahkan, maka itu tak salah. Ini dia pula join, ada lagi bang. Ya. Tetapi kalau masalah-masalah kekurangan, ya, mungkin tersepit sedikit dalam bab makanan tu, bukan tak ada, ya. Bukan tak ada, tersepit sedikit. Selalu beli sotong, hari ni belilah ikan bilis. Ikan bilis pun mahal. Ya, beli sotong, hari ni belilah ikan masin. Itu dah beletir. Asyik-asyik ikan masin. Asyik-asyik ikan masin. Sabar. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Mudah-mudahan Allah jadikan perempuan isteri solehah. Ya, dan suami pun suami yang soleh. Ya. Allah musta'an. Ya, Allah menguji kita dalam bab ini. Baik. Jadi mana-mana wanita yang meminta cerai dari suaminya dalam perkara yang tidak sepatutnya meminta cerai, maka haram baginya mencium bau syurga. Yang ketiga, anak yang tidak mengaku bapanya sendiri. Ini kes anak yang tidak mengaku bapanya sendiri, macam cerita si Tanggang. Ataupun dia dah mula kaya, dia mula ego. Ataupun dia diambil oleh orang lain, dia menjadikan anak angkat, tetapi diceritakan ayah kamu begini-begini, dikenalkan, dia tak nak mengaku, maka berdosa. Kecuali kalau dia tak kenal, ya, dia tak tahu, dia dirahsiakan, itu lain cerita. Tetapi bila dia dapat khabar bahawa itu bapa kamu, ya, walaupun dalam keadaan macam mana, dia kena terima hakikat itu. Itu mak kamu, dia kena terima hakikat itu. Kerana ibu dan ayah tidak ada pertukaran dalam bab ini. Okey. Baik. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adda'a ila ghairi abihi lam yarihhu raihatal jannah wa inna rihaha la yujad
min masirah 500 am atau 70 amin. Barang siapa yang mengaku bapa yang lain dari bapanya sendiri, maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga. Sedangkan bau syurga boleh didapati dalam jarak 500 tahun perjalanan. Dalam riwayat yang lain 70 tahun perjalanan. Ya, subhanallah tuan-tuan dan puan. Ya, kesan kalau kita melihat hadis ini dengan jarak yang begitu jauh kita boleh mencium bau syurga. 700 tahun, 70 tahun ataupun riwayat lain 500 tahun perjalanan kita boleh menghidu bau syurga. Tiba-tiba disebabkan tak mengaku bapaknya saja. Ya, pasal ini di antara pengalaman-pengalaman kesan bagi anak angkat anak itu kepada orang lain. Ya. Bila bagi kepada anak tu orang lain dan orang lain tu anak tu hidup dah biasa hidup senang, tiba-tiba dia tahu mak ayah dia bukan orang yang senang, termasuk kategori orang yang susah, dia tak mengaku. Mak ayah pun tak mengaku, adik-beradik pun dia tak mengaku. Jadi ini di antara fitnah. Ya. Oleh kerana itu orang yang mengambil anak angkat wajib baginya menceritakan mak ayah budak itu dengan sebenar-benar. Tak apa dia terasa pun tak apa, paling kurang kita dah lepaskan tanggungjawab. Kalau tidak fitnah akan berlaku. Dia berdosa, kita pun akan berdosa. Ialah Allah uji kadang-kadang setengah orang tidak memiliki anak. Dia ambil anak kan, anak angkat, tetapi kena jaga batas-batas anak angkat. Okey, baik. Yang keempat, siapakah golongan yang tidak akan mendapat cium bau syurga ini? Orang yang zalim dan wanita yang berpakaian tetapi seperti telanjang dan bersanggul besar. Okey, perhatian. Orang yang zalim dan wanita yang berpakaian tetapi bertelanjang dan bersanggul besar. Dia yang ketiga tu, yang kedua dan ketiga tu berkaitan dengan wanita. Yang pertama lelaki dan perempuan. Okey. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumayyilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukht al-ma'ilati la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujad min masirah kadza wa kadza. Dua golongan dari pada kalangan ahli neraka yang tidak pernah aku lihat. Jadi Rasulullah kata ada dua golongan yang tak pernah dilihat, tapi mereka ini duduknya dalam neraka dalam keadaan yang teruk. Dan siksaannya teruk. Siapakah golongan itu? Jadi kita belajar supaya kita jangan termasuk dalam golongan tersebut. Iaitu kaum yang bersamanya cemeti seperti ekor lembu, lalu dia memukul manusia. Ya. Kaum ini kisahnya berkaitan seperti orang zaman dahulu, pembesar-pembesar, ya, raja-raja, dia pegang yang macam pukul kuda tu, ya, dia ambil itu, dia pukul manusia, ya. Maka dikategorikan orang yang zalim ataupun dia arah orang pukul. Yang macam kita lihat cerita Firaun tu kan, ya, kerja dia pukul. Okey. Pukul yang tanpa sebab. Maka dia adalah termasuk dalam golongan yang zalim. Ya. Jadi kalau dia pemimpin, dia mengarahkan, maka dia di antara orang yang zalim yang tidak layak untuk mencium bau syurga. Okey. Yang kedua, wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggang-lenggok di kepalanya seperti bonggol unta. Okey. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Apakah maksudnya? Maksud di sini ulama mengatakan dia berpakaian tetapi pakaiannya itu pertama menampakkan tubuh badan dia. Dia pakai masya-Allah, kita ingat dia pakai abaya. Rupanya dia pakai tak apa yang dia pakai. Tu dia. Dia pakai ketat ni, nampak sampai kurap naik pun nampak. Ya. Dia ketatnya, ya, sampai susah nak beza antara buah nangka dengan badan dia. Jadi pakaian tu ketat, berpakaian tetapi bertelanjang.
Ataupun dia pakai tu lutsina yang boleh nampak badan dia tu. Macam orang dulu kan, macam kita lah. Kita mungkin tak kot. Macam kita orang lelaki. Macam kita lihat zaman-zaman tahun 60-an, 60-an kan, 50-an, 60-an. Baju kebaya tu, ya, baju kebaya pertama, baju kebaya tu menampakkan bentuk badan. Ya, nampak bentuk badan. Macam kerengga. Satu, ada jenis baju kebaya tu dia bintik-bintik boleh nampak. Ya, boleh nampak kurap panau dalam tu. Maksudnya boleh nampak kulit tu. Ya. Itu pun di antara kategori yang termasuk dalam berpakaian tapi telanjang. Dengan arti kata lain, ya, walaupun pakaian itu nampak besar seperti orang tu pakai baju apa keluang ke apa, ya, baju keluang men ke apa kan, dia pakai tu bila dia angkat tu macam keluang kan, lama-lama. Tapi jarang nampak habis kan berpakaian tapi telanjang. Ya. Oleh kerana tu pakaian Islam, wanita-wanita Islam kena jaga-jaga. Kadang mereka pakai seluar jeans tu, oh konon seluar jeans tu ada yang perempuan, ada yang lelaki. Yang perempuan tu bukan yang perempuan, itu adalah pakaian tasyabbuh bi kuffar kerana menampakkan tubuh badan mereka. Kalau nampak, kalau ditonjolkan di luar. Dalam rumah, dalam abaya dia lantak dia lah. Ya. Baik. Oleh kerana tu pakaian-pakaian ini kena jaga. Kadang-kadang subhanallah, saya waktu handle jemaah haji pada tahun akhir 90-an tu, ya, sedih bila kita tengok. Lepas je haji, ialah kita ada program bawa ke satu tempat tu, Duratul Arus nama dia di Jeddah. Ya. Masya Allah. Kita lihat setengah jemaah tu, dia pakai seluar yang waktu itu kita tak pernah tengok. Tiba-tiba, la ilaha illallah. Pakai memang macam getah, melekat. Dan nampak tubuh badan dia, punggung dia. Cuma dia labuhkan sikit baju dia. Hajjah. Hajjah. Allahu Akbar. Hanya Allah yang mengetahui kedudukan amalannya. Tapi benda begitu adalah tidak dibenarkan. Pakaian tetapi telanjang. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan kena berjaga-jaga. Wanita kena jaga adab-adab berpakaian. Apa yang dituntut oleh syarak. Kadang-kadang kita menyaksikan mereka pakai tudung. Baju tu dia. Tudung, baju t-shirt dia. Dah nampak dah sini. Lepas tu seluar ketat dia. Itu pakaian bertelanjang. Ya. Dan masalah lagi diikuti dengan yang dikatakan dalam hadis ini, jalannya berlenggang-lenggok. Oh, saya pula nak berlenggang-lenggok. Ya. Jalan berlenggang-lenggok. Dan bagaimana keadaan mereka jalan berlenggang-lenggok? Ya, wanita selalu berlenggang-lenggok. Di antara perkara yang menyakitkan kita bagi kaum lelaki, apabila wanita-wanita ini memakaikan kasut tumit tinggi dia. Bila kasut tumit tinggi, tak tahu apa tujuan dia. Ya, adakah wallahualam. Saya tengok dalam Cina punya klip video tu, dia buat kasut tumit tinggi tu, dia jalan kat batas-batas tu, dia cucuk, lepas tu orang letak benih jagung. Cucuk, letak benih jagung. Tu ada. Ada pun tujuan sebenar, adakah dia nak meninggikan? Mana dia boleh berjalan, berjengkit? Saya pun tak faham, ya, pasal saya bukan orang perempuan. Tetapi bila dia berjalan, memakai kasut tumit tinggi tu, dia akan menaikkan dada dia ke depan. Punggung dia tonggik ke belakang. Berbahaya pada ketika itu. Ya. Jadi punggung tonggik, badan dada ke depan. Lepas tu mula dia jalan pun dah tak reti, tak faham. Ya. Kena berlatih jalan. Ala kulli hal, dengan adanya kasut tumit tinggi ini, dia menonjolkan beberapa perkara yang diharamkan. Kalau dia berlenggang-lenggok tu lagi teruk. Ya. Wallahu alam. Ya. Ala kulli hal, bagi mengikut qaul yang rajah dalam bab-bab yang ini ialah pakaian itu tidak melambangkan syariat Islam punya pakaian. Okey. Yang disebutkan mumayyilat, ma'ilat artinya berlenggang-lenggok dan bentuk rambut tu artinya sanggul al-bukhtil al-ma'ilah, sanggul balutan rambut yang besar. Ya, perempuan kadang-kadang dia pakai sanggul dia besar. Ya. Maka sanggul ini yang dimisalkan seperti bonggol unta. Walaupun dia pakai tudung, sanggul dia mesti diratakan. Dia tak boleh pakai tudung. Subhanallah, saya pernah tengok orang tu, dia pakai tudung, ya, tu dia. Sanggul dia macam tu tudung. Saya pun tak faham macam mana tudung dia jadi sanggul begitu.
tak faham. Dia seharusnya buang. Ya, dia buang sanggul tu, biarkan rambut dia berada di belakang dalam keadaan tidak menonjolkan sanggul. Kerana ini adalah pakaian wanita zaman jahiliyah. Ini bila sanggul tu dah macam sarang tuan, dia goyang sana, goyang sana, goyang sana kan. Dah jadi satu masalah. Kalau betul sarang tu buat, lagi masalah. Dan masalah tudung pun menjadi persoalan. Apabila di kalangan wanita memakai tudung dengan cara yang tak betul, yang diambil contoh daripada artis-artis, ya, bukan dicontoh Ummul Mukminin, dia ambil contoh daripada artis-artis. Akhirnya tudung dia pun kita tak faham. Dah elok tudung sini dijongkit. Oh, jongkit. Dia terjongkit dia. Terjongkit sikit kata, lah. Saya kata, saya pernah tegur, kenapa dijongkit kan? Biarlah dia terus. Dia buat je, tiba-tiba dijongkitkan ke atas. La ilaha illallah. Lepas tu dia buat tudung tu macam serban orang lelaki. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, jangan jadi begitu. Pakaian kita adalah pakaian yang baik. Jadi dalam hadis ini mengisyaratkan, ya, wanita berpakaian tapi telanjang berlenggang-lenggok di kepalanya seperti bonggol unta, mereka tidak akan masuk syurga, bahkan tidak mencium bau syurga. Sedangkan bau syurga dapat dicium dalam jarak begini menunjukkan jarak yang jauh. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Okey. Jadi maka hendaklah dijauhkan perkara tersebut semua ini, sama ada dia bertudung dengan membesarkan sanggul di sebalik tudung atau memakai kasut tumit tinggi untuk menaikkan punggung dan mendepankan dadanya, membuat jalannya berlenggang-lenggong. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ya, berhati-hatilah dengan pakaian-pakaian yang begini. Kerana apa? Kerana dia boleh menyebabkan kita tidak dapat masuk syurga. Okey, kita habiskan sikit lagi kalau boleh. Ya, yang kelima, orang Islam yang membunuh, ada dua lagi. Yang kelima, orang Islam yang membunuh orang kafir yang berada di dalam perjanjian. Yakni kita tahu kedudukan orang kafir ada tiga. Pertama, kafir harbi, kafir zimmi ataupun kafir ahdi. Okey, tiga ni. Kafir harbi, kafir yang perang. Macam orang kafir yang berperang dengan orang Islam atau dia masuk ke dalam negeri Islam, maka diperang. Yang kedua, kafir zimmi, kafir di bawah pemerintahan Islam yang mereka membayar cukai kepala, ya, dia bayar cukai kepala. Kemudian yang ketiga, kafir ahdi seperti kita di Malaysia, ya, kafir ahdi antara kita dengan orang kafir, kita tak kacau kamu, kamu jangan kacau kita. Okey, itu dia kaedah kafir. Maka di sini orang Islam yang membunuh orang kafir yang berada di dalam perjanjian, yakni disebutkan dalam bab ini kafir zimmi. Okey. Okey, dalam hadis Rasulullah mengatakan sesiapa yang membunuh ahli zimmah, disebutkan hadis ini ahli zimmah, orang kafir di bawah perjanjian, maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga, sedangkan bau syurga boleh didapati dalam jarak 70 tahun perjalanan. Jadi insya-Allah benda ni kita tidak lakukanlah. Cuma ia menjadi maklumat kepada kita, ya, supaya kita tidak terjebak dalam menghasut manusia. Yang keenam, pemimpin yang tidak mahu menerima nasihat. Dari Al-Hasan, sesungguhnya Abdullah ibnu Ziyad menziarahi Ma'qal ibnu Yasar yang sedang sakit disebabkan penyakit itu, dia mati. Dia Ma'qal berkata kepadanya, aku ingin beritahu kepadamu satu hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi bersabda, ma min 'abdin istara'ahu Allahu ra'iyatan falam yahutha binasihatin illa lam yajid raihatal jannah. Sesiapa di kalangan hamba yang Allah telah angkatnya sebagai pemimpin rakyat dan dia tidak mahu menerima nasihat atau mengkhianati amanah diberikan, melainkan dia tidak dapat mencium bau syurga. Tuan-tuan dan perempuan, bukan senang menjadi pemimpin. Kalaulah hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari mengisyaratkan pemimpin yang tidak mahu terima nasihat, pemimpin yang mengkhianati rakyat, tidak boleh mencium bau syurga. Lebih baik kita menjadi orang awam yang sudah tentu ada kebaikannya. Cuma kalau pemimpin ini menjalankan pimpinan mereka dengan sebaik-baik, maka tidak dinafikan mereka menduduki tahta yang terbaik di akhirat kelak. Oleh kerana itu kita mengharapkan Allah bagi petunjuk kepada mereka semua yang memimpin umat Islam di mana sahaja, dan mudah-mudahan
Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan bersabar dengan apa juga ujian yang Allah beri, dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini kita beramal. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, ya, mari kita beramal dan jadikan kita lelaki dan wanita salihah untuk mencari syurga Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.